Bab 5, metabolisme dan enzim. Jadi kamu boleh buka juga buku teks muka surat 86 ya. Buku teks muka surat 86. Metabolisme dan enzim. Jadi sebelum cikgu nak pergi lebih mendalam ataupun apa yang ada dalam nota ni, jadi kalau kamu berminat nak dapatkan nota ni, kamu boleh mesej cikgu lah. Okey, kamu boleh tanya je, jangan risau, tak beli pun tak apa. Kau nak tanya kan. 0113383740. Boleh mesej lah. Okey. Jadi sebelum kita nak pergi satu persatu apa yang ada dalam bab metabolisme dan enzim ni, kita tengok dulu secara sekali lalu apa benda yang kamu akan belajar dalam bab yang kelima ni, metabolisme dan enzim. Jadi kita pastinya kena fahamkan perkataan metabolisme ni. Kena fahamkan metabolisme. Jadi apa itu metabolisme? Apa maksud metabolisme? Ya, nama pun tajuk metabolisme. Dan metabolisme ni pastinya adalah sesuatu yang berlaku dalam tubuh badan manusia. Tubuh badan organisme, tubuh badan haiwan. Berlaku di dalam tumbuhan. Jadi pastinya lah metabolisme ni sesuatu yang berlaku dan dia sangat penting. Nak membantu dalam kehidupan seharian, ya. Kemudian kita akan cuba fahamkan tentang enzim. Nama pun tajuk dia metabolisme dan enzim. Jadi enzim, sedikit pengenalan tentang enzim. Kemudian kita akan cuba fahamkan tentang penamaan enzim. Macam mana enzim tu dinamakan? Mungkin sedikit sejarah bagaimana enzim itu dinamakan. Kemudian kita akan fahamkan tentang sifat umum enzim. Sifat umum enzim. Lepas tu kita ada dua jenis keadaan enzim ni. Satu enzim intrasel, satu enzim extrasel. Ya. Kemudian kita ada penghasilan enzim extrasel. Yang ini untuk yang penghasilan enzim extrasel ni, cikgu akan pergi patah balik sekejap pada bab yang keempat. Jadi dalam bab yang keempat tu dia ada proses di mana penghasilan protein ataupun penghasilan asid amino ataupun penghasilan polipeptida. Bagaimana proses tu boleh berlaku, ada dalam muka surat 80, bab yang sebelum ni lah, bab yang keempat. Jadi cikgu akan cuba terangkan lah sikit sebanyak ikut kepada yang muka surat 80 tu, sebab pada video sebelum tu cikgu tak pergi mendalam sangat tentang tu, tak sentuh sangat. Okey, jadi ini melibatkan penghasilan enzim extrasel. Kemudian kita ada mekanisme tindakan enzim. Jadi macam mana enzim itu dia menjalankan fungsi dia? Bagaimana enzim itu menjalankan fungsi dia? Jadi untuk mekanisme tindakan enzim ni kita ada hipotesis, mangga dan kunci. Kita ada tenaga pengaktifan, kita ada perubahan faktor, dan akhir sekali kita ada aplikasi enzim dalam kehidupan seharian kita. Okey, aplikasi enzim dalam kehidupan seharian kita. Bagaimana enzim ni dia sangat-sangat membantu dalam memudahkan kita memproses sesuatu perkara ataupun dalam teknologi kita ataupun dalam industri yang kita ada. Dia memudahkan kita punya kehidupan. Jadi ini adalah apa benda yang cikgu akan cuba terangkan kepada kamu dalam bab yang kelima ni, iaitu yang melibatkan metabolisme dan enzim. Kita cuba fahamkan dulu tentang metabolisme. Apa itu metabolisme? Jadi pastinya lah kamu pun tengoklah buku teks ya. Kalau kita nak belajar ni kadang-kadang memanglah banyak sikit lah depan kita kan. Ada notanya, ada buku tulisannya, ada buku teksnya. Kemungkinan kalau kamu berminat nak dapatkan buku nota cikgu ni, boleh mesej cikgu. Kamu jangan call lah. Call ni selalunya cikgu tak angkat. Ya, sebab call ni kadang-kadang banyak sangat scammer. Scammer ni nak tipu orang kan. Jadi cikgu tak angkat lah. Kalau kamu mesej, kamu tanya tentang nota ni, apa maklumat tentang nota ni, cikgu akan reply secepat yang mungkin. Ya, jangan risau, tak beli pun tak apa, tak ada masalah. Kamu nak baca buku teks pun tak ada masalah. Kamu nak baca buku rujukan pun tak ada masalah. Yang pentingnya kamu tu yang nak belajar, nak study. Ya, bukan orang lain punya kejayaan, kamu punya kejayaan. Okey, jadi cikgu tak nak buang masa, nanti cikgu cakap lagi banyak, lagi mahapu banyak kan. Okey, kita pergi kepada metabolisme. Jadi metabolisme ni apa? Metabolisme ni adalah tindak balas kimia dalam organisme hidup. Jadi apa sahaja tindak balas kimia dalam tubuh badan kita ni, kita
boleh panggil dia sebagai metabolisme, tindak balas kimia. Jadi bila sebut tentang tindak balas kimia ni, dia ada bahan kimia yang terlibat. Dia ada satu lagi tindak balas fizikal. Bila sebut tentang tindak balas fizikal, dia melibatkan fizikal, dia melibatkan pergerakan, dia fizik. Tapi kalau tindak balas kimia ni, dia ada tindak balas yang melibatkan bahan kimia. Dan ada reaction dekat situ, ada reaksi dekat situ. Yang akhir sekali dia akan menghasilkan sesuatu yang baru, ataupun dia akan mengubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Ya, mengubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Itu adalah metabolisme. Jadi kita boleh sebut tindak balas kimia, tindak balas biokimia, itu semua adalah metabolisme. Dan metabolisme ni dia berlaku dalam organisme. Terutama sekali manusia lah. Sebab apa dalam tingkatan 4 ni kamu belajar banyak tentang tubuh badan manusia. Okey, tubuh badan manusia. Antaranya yang sebelum ni kita dah belajar tentang sel. Bagaimana sel tu adalah unit asas bagi kehidupan. Kalau kita tengok jari jemari kita, kita tengok pipi kita kat cermin, kita tengok hidung kita, kita tengok kaki kita, kita tengok muka kita, semua tu terdiri daripada sel. Ya. Jadi dalam sel tu pun ada tindak balas kimia. Ada proses metabolisme. Okey, boleh ya? Okey, metabolisme ni dia melibatkan penukaran makanan kepada tenaga. Antaranya lah, dia ada penukaran makanan kepada tenaga. Yang ni dah ulang banyak-banyak kali. Sebelum ni pun cikgu ada terangkan tentang penukaran makanan kepada tenaga ni. Kita makan sesuatu. Sebagai contoh, kita makan nasi. Nasi itu dia ada kanji, ada karbohidrat. Dan kanji karbohidrat ni dia boleh tukar kepada tenaga dalam bentuk ATP. Iaitu adenosine trifosfate. Ya, jadi ATP ni akan menyebabkan kita ni boleh jalankan kehidupan seharian kita. Kita boleh angkat tangan, kita boleh mendengar, kita boleh melihat, kita boleh merasa, kulit kita ni dapat rasa apa yang berlaku di persekitaran. Kita rasa panas, kita rasa sejuk, ada tekanan, kalau ada jarum tercucuk dekat tangan, semua kita dapat rasa. Disebabkan oleh adanya bahan ni, iaitu sumber tenaga ni ATP, yang berasal daripada kanji, berasal daripada nasi, berasal daripada makanan kita. Ya, berasal daripada makanan kita. Jadi metabolisme ni, dia adalah salah satu benda yang berlaku untuk tukarkan makanan kepada tenaga. Dia adalah kita panggil istilah yang umum. Kalau kita nak pergi secara khusus, apa yang berlaku penukaran makanan kepada tenaga ni, kalau secara khusus, kita panggil dia sebagai respirasi sel. Respirasi sel. Kalau bahasa Inggeris kita panggil cellular respiration. Okey, cellular respiration. Dia berlaku di mana? Dia berlaku di sitoplasma. Kemudian dia akan masuk ke dalam mitokondria. Dekat mitokondria itulah yang akan menghasilkan paling banyak sekali ATP. Ya, nanti kita akan belajar ni. Kita akan belajar tentang cellular respiration, respirasi sel ni. Kamu jangan risau. Cikgu akan cuba sedaya mampu untuk bantulah, untuk tolong mengajar benda ni. Okey, kemudian proses metabolisme ni juga melibatkan pembentukan. Jadi dia ada proses nak membentuk. Nak membentuk. Contohnya membentuk karbohidrat. Jadi apa organisma yang bentuk karbohidrat ni? Salah satunya adalah tumbuhan lah. Tumbuhan lah yang membentuk karbohidrat. Jadi untuk pembentukan karbohidrat ni, dia adalah proses metabolisme. Secara umumnya kita boleh panggil dia sebagai proses metabolisme. Okey, iaitu dia ada tindak balas kimia. Yang mana dia menghasilkan sesuatu. Dia cantum, dia hasilkan sesuatu. Kalau yang untuk penukaran makanan ni, dia pecah. Dia pecah karbohidrat tu, pecah. Akhir sekali dia jadi ATP, adenosine trifosfate. Kemudian ada pembentukan protein. Okey, pembentukan protein. Dan selalunya kalau sebut tentang pembentukan protein ni, kita ambil contoh khusus, iaitu kita ada hormon dan enzim. Kita ada hormon dan enzim ni paling mudah sekali lah. Yang boleh berlaku di mana? Di dalam sel. Iaitu satu struktur organel yang kita panggil sebagai ribosom. Ribosom ni terletak dekat mana? Dia berada di jalinan endoplasma kasar. Di situ ada ribosom. Ni ribosom yang dia melekat pada kawasan dinding jalinan endoplasma kasar. Jadi ada juga ribosom yang dia bebas. Kemungkinan dia berada dalam nukleus. Ya. Kemudian untuk pembentukan lipid.
Jadi lipid ni pembentukan di mana sintesis lipid jalinan endoplasma licin. Okey, jalinan endoplasma licin. Ya, itu untuk proses pembentukan lipid. Kemudian ada proses pembentukan asid nukleik. Jadi asid nukleik ni ada di mana? Ada di dalam nukleus. Asid nukleik ada di dalam nukleus. Kita ada unit asas bagi asid nukleik adalah nukleotida. Dan kita ada jenis asid nukleik ni kita panggil sebagai DNA dan RNA. Ya, bab yang sebelum ni ya, bab yang sebelum ni. Itu proses yang melibatkan metabolisme. Jadi dia ada proses dia pecah, ada proses dia cantum. Ada proses dia pecah, ada proses dia cantum. Jadi metabolisme itu adalah tindak balas kimia, tindak balas biokimia yang berlaku dalam organisme. Okey, jadi sebab itulah metabolisme ni dia ada dua jenis. Metabolisme dia ada dua jenis. Kita ada katabolisme, katabolism. Satu lagi kita ada anabolisme, anabolisme. Okey, katabolisme, anabolisme. Jadi untuk katabolisme ni adalah penguraian bahan kompleks ke bentuk yang ringkas. Maksudnya kita ada bentuk yang besar ni, dia akan pecah jadi bentuk yang lebih kecil. Okey, dia pecah jadi bentuk yang lebih kecil, bentuk yang lebih ringkas. Contohnya macam sistem pencernaan. Okey, itu tindak balas kimia lah. Dia menggunakan enzim. Jadi enzim ni akan pecahkan makanan-makanan tadi itu kepada bentuk yang lebih ringkas. Sebagai contoh kita ada karbohidrat. Karbohidrat ni masuk ke dalam mulut. Mulut kita ni akan keluarkan air liur dan air liur ni dia mengandungi enzim. Enzim dia nama dia amilase. Jadi amilase ni akan pecahkan karbohidrat ni, dia akan jadi maltosa. Okey, kemudian maltosa ni akan bergerak. Dia masuk ke kita punya faring, dia pergi ke esophagus, dia masuk ke perut, dia pergi ke duodenum, dia pergi ke jejunum, dia pergi ke ileum dan akan ada terus pencernaan. Daripada satu tempat ke satu tempat hingga last kali dia jadi apa? Dia jadi gula paling ringkas sekali iaitu glukosa. Ya, dia jadi gula paling ringkas sekali iaitu glukosa. Ya. Jadi itu contoh katabolism. Dia pecah daripada keadaan yang besar tu kepada keadaan yang kecil. Okey, contoh yang lain kita ada respirasi sel. Tadi dah sebut tadilah. Respirasi sel tu glukosa tadi tu. Glukosa tadi tu bila dah sampai dekat usus kecil nanti, dia dah keadaan yang paling ringkas sekali. Jadi bila dia berada dalam keadaan paling ringkas sekali, dia akan keluar daripada usus kecil tu, daripada ileum tu, dia akan masuk ke salur darah. Jadi bila dia masuk ke salur darah, dia akan beredar dalam tubuh badan kita. Jadi dia beredar lah. Kenapa dia nak kena beredar? Supaya dia dapat hantar ke seluruh tubuh badan kita ni. Dia hantar ke tangan, dia hantar ke kepala, dia hantar ke hidung, dia hantar ke jantung, dia hantar ke buah pinggang, dia hantar ke kaki. Sebab apa? Setiap sel-sel ni dia memerlukan glukosa. Dia perlukan gula ni, dia perlu pecahkan gula ni kepada ATP. Ya, dia perlu pecahkan gula ni kepada ATP. Jadi itu katabolisme. Dia pecahkan daripada molekul yang besar ke molekul yang kecil. Jadi contohnya adalah respirasi sel, dia akan bebaskan tenaga. Sebab itulah kita ada bahan awal tu, dia adalah substrate kita panggil. Substrate. Kemudian bila kita dah pecah dia akan jadi bahan yang lain. Sebab apa? Daripada struktur yang besar tu, bila kita dah pecahkan dia akan jadi B dengan C. Yang B dengan C ni kita panggil sebagai produk. B dengan C ni kita panggil sebagai produk. Itu adalah katabolisme. Seterusnya kita ada anabolisme. Jadi anabolisme ni sintesis molekul kompleks dari molekul ringkas. Jadi maksudnya kita ada molekul ringkas. Molekul ringkas ni kemudian akan digunakan untuk dicantum dengan molekul ringkas yang lain. Dicantum dengan molekul ringkas yang lain. Dicantum dengan molekul ringkas yang lain. Sehingga dia menjadi satu molekul yang lebih besar, yang lebih kompleks. Supaya dia dapat dihantar pergi ke sel yang lain, atau dihantar pergi ke tisu yang lain, atau dihantar pergi ke organ yang lain. Untuk kegunaan tempat lain. Sebagai contohnya apa? Sebagai contoh kita ada kelenjar pituitary. Kelenjar pituitary ni adalah otak, bahagian otak kita, okay, yang berada pada bawah hypothalamus lah. Jadi kelenjar pituitary ni adalah kelenjar yang menghasilkan cukup banyak ataupun boleh dikatakan paling banyak hormon. Hormon apa yang dihasilkan? Sebagai contoh, dia menghasilkan kita panggil apa? Growth hormone.
hormon pembesaran. Jadi dekat bahagian kelenjar pituitary itu dia hasilkan growth hormone, hormon pembesaran. Kemudian hormon tu nanti daripada bahagian otak kita ni, kelenjar pituitary itu akan keluar dan masuk ke dalam salur darah. Jadi bila dia masuk ke salur darah, dia akan beredar. Bila dia beredar, dia akan pusing dalam tubuh badan. Kemudian dia akan pergi ke target organ dia. Iaitu salah satu contohnya adalah tulang lah. Tulang. Jadi bila sampai ke tulang, dia akan menyebabkan tulang tu dia mengalami proses pemanjangan. Proses apa pemanjangan ni? Proses dia jadi lebih panjang lah. Jadi dia akan ada mengalami pertumbuhan bagi orang tu. Itu contoh. Jadi maksudnya dekat kelenjar pituitary itu ada berlaku proses anabolisme. Macam mana proses anabolisme ni boleh berlaku? Sebab ada penghasilan hormon. Ada penghasilan hormon. Yang itu berlaku di jalinan endoplasma kasar dia. Okey? Cikgu risaulah. Cikgu terang kalau banyak sangat ni takut complicated sangat hidup kamu nanti. Ya? Jadi kita ada anabolisme, sintesis molekul kompleks dari molekul yang ringkas. Dari molekul yang ringkas tu kita dapat hasilkan molekul yang lebih kompleks. Contohnya kita ada penghasilan glukosa. Jadi penghasilan glukosa. Penghasilan glukosa ni daripada mana? Atau manusia hasil glukosa ke? Manusia tak hasil glukosa. Yang hasilkan glukosa ni adalah tumbuhan. Jadi tumbuhan ni dia akan menjalankan proses fotosintesis. Sehingga akhirnya dia akan ada penghasilan glukosa. Jadi glukosa ni dia kalau kita buka elemen dia, lagi besar dia, ataupun kita tengok elemen yang ada dekat dalam dia, dia terdiri daripada C6H12O6. Jadi maksudnya ada 6 karbon, ada 12 hidrogen, ada 6 oksigen yang bercantum antara satu sama lain ni membentuk molekul glukosa. Okay, membentuk molekul glukosa. Jadi cikgu ulang balik ni secara ringkasnya. Kalau metabolisme ni adalah tindak balas kimia. Dia ada dua jenis. Yang pertama adalah katabolisme, yang kedua adalah anabolisme. Untuk katabolisme ni dia pecah, dia urai. Daripada struktur yang besar dia jadi struktur yang lebih kecil. Kalau anabolisme ni dia akan cantum. Dia cantum, kemudian dia akan jadi struktur yang lebih besar. Dia akan jadi struktur yang lebih besar. Okey? Itu adalah metabolisme. Jadi hopefully kamu boleh faham lah. Jadi kalau orang tanya kamu, kalau kamu terbaca di mana-mana, orang sebut saja metabolisme ni, terus boleh terbayang dalam minda kamu ni, dia adalah tindak balas kimia. Dia adalah tindak balas kimia. Ingat ya, tindak balas kimia. Dia bukan tindak balas fizikal. Tindak balas fizikal tu macam kita ada penukul tu, kita ketuk pada sesuatu benda. Jadi kita nampak kesan dia di situ. Dia memerlukan daya. Okey, cikgu nak terang lebih-lebih tentang fizik ni bukan bidang lah. Sebab cikgu memang degree dalam biologi lah ya. Degree dalam biologi. Last belajar fizik dulu waktu tingkatan 5. Last belajar fizik tingkatan 5. Okey, itu habis metabolisme. Hopefully kamu boleh faham. Okey, jadi nota ni cikgu dah ringkaskan lah. Ataupun kalau kamu nak baca lebih mendalam atau lebih lanjut, ayat dia tu yang lebih betul, iaitu pada muka surat 86. Bolehlah buka dekat muka surat 86 tu ya. Kemudian kita akan masuk dan cuba fahamkan tentang enzim. Jadi enzim ni adalah tindak balas biokimia berlaku dengan cepat kerana enzim. Jadi tindak balas biokimia atau tindak balas kimia ni dia akan dicepatkan atau dimangkinkan oleh kehadiran enzim. Jadi bila ada enzim saja, dia akan cepatkan lagi tindak balas tu. Jadi tindak balas tu akan berlaku dengan lebih pantas lah. Sebab itulah enzim ni adalah mangkin organik. Mangkin tu maksudnya dia macam seolah-olah penggalak. Dia pencepat. Dia akan membantu dalam proses tu lebih bagus. Ya, lebih bagus. Kemudian enzim ni disintesis dari protein. Bukan semua. Jadi enzim ni dia adalah berasal daripada protein ataupun amino acid itulah. Jadi amino acid ni akan dicantum dengan amino acid yang lain, dicantum dengan amino acid yang lain, dicantum dengan amino acid yang lain, sehingga dia membentuk enzim yang lebih spesifik. Contohnya dekat mulut kita ada enzim apa? Kita ada enzim amylase, yang mana dihasilkan oleh kelenjar air liur. Jadi kelenjar air liur dekat mulut ni ada 3 jenis ya. Kita ada submandibular gland, sublingual gland, parotid gland. Okey, ada 3 jenis tu lah.
Tapi kamu tak perlu ingat pun tak apa. Tapi kamu kena ingat bahawa ada kelenjar air liur pada kawasan mulut ni yang akan berupaya menghasilkan air liur, berupaya menghasilkan enzim amilase. Kemudian dekat perut pun ada enzim juga yang dihasilkan oleh sel-sel di dinding perut. Sebagai contoh, kita ada pepsin. Okey, pepsin yang akan pecahkan molekul protein. Jadi enzim ada banyak lagi lah. Kalau kita pergi cerita nanti, kita masuk nanti bab yang melibatkan pencernaan. Okey, seterusnya kita ada disintesis dari protein, tapi bukan semua. Dan kamu kena ingat, enzim ni bukan hanya ada dekat sistem pencernaan sahaja. Dia ada juga di dalam sistem salur darah kita. Okey, dia ada juga di dalam mitokondria kita. Dia ada juga terlibat dalam banyak proses-proses di dalam badan. Okey, banyak proses-proses yang di dalam badan enzim ni. Bukan hanya melibatkan sistem melibatkan pencernaan sahaja. Tak ya, dia juga terlibat dalam banyak proses-proses dalam badan. Even dekat tumbuhan pun ada enzim. Okey, ada enzim. Dan enzim ni dihasilkan sel organisma hidup. Okey. Jadi sekarang ni kita nak cuba fahamkan keadaan enzim dan tindak balas dia dengan substrate. Jadi substrate, kita ada substrate di sini. Ini kita ada enzim. Jadi enzim ni dia akan bercantum dengan substrate. Dan enzim ni dia salah satu sifat dia sangat spesifik. Dia bukan semua enzim boleh bertindak balas terhadap semua jenis substrate. Tak boleh. Enzim dia spesifik. Contohnya macam amilase. Amilase yang dihasilkan di kita punya mulut ni, kelenjar air liur kita. Dia mesti bertindak balas dengan karbohidrat atau kanji saja. Kalau ada protein, dia tak boleh tindak balas. Kalau ada lipid, dia tak boleh bertindak balas. Dia hanya kepada karbohidrat. Dia akan pecahkan karbohidrat ni kepada maltosa. Maltosa ni adalah disakarida. Ya, dan maltosa ni pula dia akan dipecahkan oleh enzim maltase. Maltase ni adalah enzim. Hanya boleh pecahkan maltosa sahaja. Jadi maltosa ni bila dipecahkan, dia akan jadi glukosa dan glukosa. Ya, jadi itulah yang nak bagi tahu, yang enzim ni spesifik dan tapak aktif ni memang khusus untuk substrate yang tertentu sahaja. Substrate yang spesifik sahaja. Dan kalau dia bercantum, dia akan membentuk kompleks enzim substrate. Dia akan membentuk kompleks enzim substrate. Ya, itu sedikitlah tentang enzim, pengenalan pada enzim. Nanti kita akan tengok seterusnya tentang penamaan enzim. Bagi penamaan enzim ni, kamu boleh buka muka surat 87. Ya, muka surat 87. Jadi penamaan enzim. Bagaimana enzim tu dinamakan. Jadi pastinya dia kena jumpa dululah. Saintis tu dia buat kajian, dia kena jumpa dulu enzim tu. Lepas dia jumpa, baru dia nama. Dia tak boleh dia nama dulu kan. Dia kena jumpa dulu enzim tu. Dia kena buat kajian, kemudian dia ada penemuan, kemudian barulah ada penamaan. Kalau benda tu tak dijumpai lagi, tak dikenal pasti lagi oleh saintis-saintis sebelum, jadi bolehlah dia namakan berdasarkan penamaan enzim ni. Jadi kita ada 1960 The International Union of Biochemistry and Molecular Biology, IUMB, perkenalkan sistem penamaan enzim. Jadi sekarang ni pada tahun 1960 ni dia dah datangkan dengan satu standard. Satu standard ni bahasa Melayu apa ya? Satu ketetapan. Maknanya apa? Bila dia jumpa je enzim selepas tahun 1960 ni, dia kena ikut ketetapan yang ditetapkan oleh IUMB ni. Kena ikut standard yang telah ditetapkan oleh IUMB. Kalau maknanya kalau sebelum 1960 dia tak ikut lagi lah sistem penamaan ni. Dia tak ikut lagi sistem penamaan ni. Jadi sistem penamaan ni berdasarkan substrate. Jadi dia berdasarkan substrate, kemudian tindak balas yang dimungkinkan. Ya, jadi penamaan ni dia berdasarkan substrate. Substrate ni adalah bahan yang akan bertindak balas dengan enzim. Tadi cikgu dah cerita tadi dah. Bahan yang bertindak balas dengan enzim. Contohnya kita ada maltosa. Maltosa substrate.
Jadi bahan yang bertindak balas dengan enzim tu adalah maltosa. Jadi kita akan guna enzim maltase. Jadi maltase, nampak tak? Nama dia tu dia berdasarkan nama substrate. Jadi maksudnya maltosa tu dah jumpa sebelum lagi lah. Dia dah ada, dia dah wujud, kita dah tahu dah maklumat tu, kita dah ada dah ilmu tu. Kemudian bila kita jumpa enzim yang pecahkan maltosa tu, kita namakan dia sebagai maltase. Dia macam seolah-olah penamaan dia tu berdasarkan nama maltosa tadi. Dia mudahkan nanti kemudian saintis ke siapa ke nak belajar ke, dia tak susah sangat. Ya. Kemudian adalah tindak balas yang dimungkinkan. Jadi proses yang berlaku. Kamu jangan ingat enzim ni hanya terlibat dalam sistem pencernaan saja untuk pecahkan molekul-molekul makanan saja, tak. Banyak sebenarnya dalam proses-proses badan ni, dalam metabolisme badan, tindak balas kimia yang berlaku dalam badan, tindak balas biokimia yang berlaku dalam badan ni, dia memerlukan enzim untuk proses tu berlaku. Ya, untuk proses tu berlaku. Contohnya pembekuan darah. Kat pembekuan darah tu ada enzim juga yang terlibat. Jadi tanpa enzim tu dia akan ganggu gugat proses pembekuan darah. Jadi dia tak semestinya dekat pencernaan sahaja, ya. Jadi penamaan ini berdasarkan substrate, berdasarkan tindak balas yang dimungkinkan. Kemudian nama enzim tu pula dia ditambah ASE dekat belakang. Nampak tak? Tadi cikgu sebut maltase. Jadi maltase, kita tulislah ya. Kita ada maltase. Dekat belakang ni ASE ni, itu adalah sistem penamaan baru. Baru tak barulah, 1960. Jadi ada ASE dekat belakang ni. Jadi bila kita dengar je, bila kita baca je ada perkataan ASE dekat belakang tu, dia mesti nak tak nak seolah-olah dia macam enzim lah. Macam enzim. Jadi dia tak semestinya juga, tapi kebanyakan dia mesti enzim. Dia adalah enzyme, ya. Jadi nama enzim ditambah ASE pada substrate. Jadi contohnya kita ada laktosa. Jadi laktosa ni akan dipecahkan oleh laktase. Pemangkin dia, enzim dia akan jadi glukos dan galaktosa. Jadi laktase ni ASE, dia enzim lah, enzim yang pecahkan laktosa. Jadi sebelum 1960 ni, dia tidak ada lagi standard yang macam ni. Dia tak ada lagi ketetapan yang macam ni. Jadi dia ikut suka dia lah, ikut suka saintis tu, dia nak buat penamaan yang macam mana. Jadi kemungkinan ada lah dia punya rujukan situ sini, tapi dia tak standard seluruh dunia macam tu, tak. Jadi dia letaklah nama pepsin, tripsin, renin. Jadi enzim-enzim yang dinamakan sebelum tahun 1960. Enzim-enzim yang dinamakan sebelum tahun 1960. Jadi selepas tahun 1960 dia dah guna satu ketetapan yang ditetapkan oleh IUMB ni, menggunakan ASE, kemudian enzim tu dinamakan sempena dengan atau berdasarkan substrate dan tindak balas yang dimungkinkan. Jadi itu adalah untuk penamaan enzim. Dan kalau kamu nak baca lebih ayat yang tersusun lebih indah, lebih bagus, baca buku teks lah, ya. Jadi kadang-kadang mungkin ada orang dia tak apa nak faham sangat cikgu terang ni macam mana kan, sebab kamu tak nampak muka cikgu, tak nampak gerak badan cikgu, tak nampak mulut cikgu bergerak. Jadi kemungkinan susah kamu nak hadam maklumat-maklumat yang disampaikan tu. Cikgu pun tak tahu nak tolong macam mana. Kamu sepatutnya kamu kena ingat yang bahawa yang cikgu ajar ni dia hanya sampingan saja. Yang utama tu cikgu kat sekolah. Ya, yang utama tu cikgu satu tanggungjawab dia untuk fahamkan kamu. Yang kemudian ni adalah tanggungjawab kamu lah untuk tentukan kamu faham ke tidak. Salah satunya adalah dengan kamu dengar lah video-video cikgu ni kan. Okey. Kemudian kita ada sifat umum enzim. Jadi sifat umum enzim ni pada muka surat 87 juga. Jadi enzim ni dia pantas, cepat dia bertindak balas. Ya, dengan kehadiran dia cepat dia tindak balas. Ya, kemudian dia kuantiti kecil boleh guna semula. Jadi maksudnya bila dia dah guna, dia akan tetap ada balik. Contohnya macam kita ada gunting. Gunting ni apa fungsi dia? Untuk gunting lah. Dengan kehadiran gunting, kita boleh gunting kertas. Jadi bila kita gunting kertas, kertas tu akan terpisah. Dia akan daripada besar jadi kecil. Tapi gunting tu masih ada lagi.
Ya, gunting masih ada lagi. Jadi kita boleh guna dia semula. Okey, kita boleh guna dia semula. Kemudian struktur dia kekal, tidak musnah. Dia kekal tidak musnah. Yang akan berubah adalah substrate. Substrate tu dia akan jadi produk, akan jadi hasil. Substrate akan jadi produk. Substrate tu contohnya apa? Contohnya adalah makanan, nutrien tadi. Kita ada maltosa, kita ada laktosa, kita ada sukrosa, kita ada kanji, kita ada protein. Itu semua substrate, dia boleh pecah jadi produk. Produk dia apa? Glukosa, galaktosa. Okey? Glukosa, fruktosa. Itu adalah hasil ataupun produk. Ya? Jadi tindakan dia spesifik. Spesifik maksudnya kalau enzim dia maltase, dia boleh pecahkan maltosa sahaja. Kalau dia jumpa dengan protein, dia tak boleh buat apa-apa. Kalau dia jumpa dengan amino acid, dia tak boleh buat apa-apa. Kalau dia jumpa dengan lipid, dia tak boleh buat apa-apa. Sebab apa? Sebab dia memang khusus untuk maltosa sahaja. Dia memang khusus untuk maltosa sahaja. Dia spesifik. Kalau maltase untuk maltosa. Kalau laktase untuk laktosa. Okey, kalau sucrase untuk sukrosa. Kalau amylase untuk kanji. Tak boleh dia pergi jadi pemangkin, dia pecahkan untuk protein, untuk lipid. Tak boleh, ya. Sebab dia spesifik. Kemudian kebanyakan tindak balas berbalik. Jadi sebut tentang berbalik ni, dia boleh pecah dan dia boleh cantum. Dia boleh pecah dan dia boleh cantum balik. Dia tindak balas berbalik. Kebanyakan. Maksudnya ada proses dia tak boleh juga. Tak boleh patah balik kepada bentuk asal, tak boleh. Ya, dia tak boleh keadaan macam tu. Dia pecahkan, dia tak boleh patah balik. Tapi kebanyakan dia tindak balas berbalik. Aktiviti boleh diperlahankan, dihentikan oleh perencat. Jadi tindakan enzim ni dia boleh ada gangguan. Okey, dia boleh ada gangguan. Ada benda-benda yang boleh ganggu tindakan enzim ataupun boleh ganggu kehidupan enzim ni. Jadi sama ada dia diperlahankan ataupun dia direncatkan. Rencat tu seolah-olah macam terhenti terus fungsi dia. Dia tak boleh berfungsi. Dengan kehadiran perencat. Perencat ni seperti plumbum dengan merkuri. Nampak tak? Yang ni adalah logam berat. Logam-logam berat ni dia bahaya kepada tubuh badan sebab dia ganggu fungsi enzim. Jadi bila dia ganggu fungsi enzim, enzim ni kamu kena ingat bukan hanya melibatkan sistem pencernaan saja. Dia boleh ganggu proses contohnya penghasilan ATP, adenosine triphosphate. Maksudnya kalau dia ganggu penghasilan ATP, sel-sel tubuh badan kita ni berkemungkinan akan mati. Bila sel mati, tisu rosak, organ rosak, sistem dalam badan semua akan terganggu. Dan manusia tu akan jatuh sakit lah. Okey, manusia tu akan jatuh sakit. Sebab tu logam-logam berat ni bahaya. Ya, logam-logam berat ni bahaya. Okey, kemudian ada enzim dia perlu cofactor. Jadi ada enzim dia memerlukan seolah-olah pelengkap. Jadi kalau tak ada pelengkap, dia tak boleh berfungsi. Dia kena ada pelengkap dia. Okey, kalau tak ada pelengkap ni, dia macam tak ada, dia macam motosikal, kita nak jalan ni, kita kena buka switch dia. Sama juga macam cofactor ni, dia macam kunci, kita kena masuk, kita kena on dia dulu. Jadi kalau tak ada kunci ni, tak boleh bergerak. Lebih kurang macam tu lah. Jadi cofactor ni, dia akan jadi penentu sama ada enzim tu akan berfungsi atau tak. Tapi bukan semua, ya, bukan semua. Jadi sebab tu dia kata ada enzim perlu cofactor. Sebagai contoh vitamin B. Dengan kehadiran vitamin B, enzim tu dapat berfungsi. Dengan kehadiran ion magnesium, enzim tu dapat berfungsi. Kalau tak ada vitamin B, tak ada ion magnesium, tak boleh berfungsi. Jadi dia takkan jalankan apa-apa proses. Okey, habis untuk sifat enzim. Dan kamu boleh baca pada muka surat 87, ya, muka surat 87. Okey, seterusnya kita pergi pada penggunaan. Penggunaan ni maksudnya apa? Sama ada enzim tu akan digunakan oleh sel tu sendiri. Sebab enzim ni dihasilkan oleh sel. Nah, dia gunakan sendiri enzim tu. Kita ada satu sel, dia gunakan enzim tu sendiri ataupun dikeluarkan enzim tu untuk kegunaan sel yang lain. Okey? Jadi penggunaan tu maksud dia penggunaan. Jadi enzim tu akan digunakan oleh diri dia sendiri ataupun enzim tu digunakan untuk sel yang lain atau untuk dihantar ke tempat yang lain.
Ya, sama ada dua jenis ni lah. Kita ada enzim intrasel, enzim extrasel. Enzim intrasel ni dia gunakan diri dia sendiri. Dia hasil dia guna, dia hasil dia guna. Macam kita lah, kita masak nasi kita makan. Yalah, kita yang masak nasi kita makan lah. Jadi itu intrasel. Kalau yang satu lagi pula enzim extrasel, dia hasilkan, dia bagi ke orang lain. Macam kita masak nasi kita bagi kat jiran. Kita masak nasi, kita bagi kat kawan kita. Kita tak makan. Jadi kita ada enzim intrasel, enzim extrasel. Jadi kita bacalah apa yang ada ni. Enzim intrasel, sintesis oleh sel untuk kegunaan sendiri. Nampak tak? Kegunaan sendiri. Kamu boleh highlight lah. Ya? Kalau kamu berminat nak dapatkan buku nota cikgu ni, sebab cikgu dah ringkaskan berdasarkan buku teks ni ya. Jadi kamu boleh mesej cikgu lah 0113383747. Kamu jangan risau, tak beli pun tak apa, tanya je dulu tak apa. Jangan risau. Kamu kalau tak beli pun tak apa, jangan risaulah. Cikgu risau kadang-kadang kamu rasa tertekan ke, depression ke sebab tak ada dapat nota ni. Kamu bolehlah salin. Ada student cikgu dia salin, tapi lambat sedikit lah. Dia salin satu persatu, dia ikut balik apa yang cikgu dah tulis ni. Okey, memang dia tunjuk kat cikgu, dia ambil gambar kan, dia tulis balik. Tapi memang ambil masa lama lah. Tapi orang kata apa, memang bersungguh-sungguh lah ya. Jadi ikutlah. Terpulang kepada kamu nak macam mana. Sebab kamu yang nak belajar, kamu yang nak study, kamu yang nak dapat keputusan. Cikgu dah lepas dah zaman SPM dulu. Cikgu dapat A lah, alhamdulillah. Okey, contohnya kita ada enzim hexokinase. Digunakan dalam proses glycolysis. Nampak tak? Kita ada enzim hexokinase. Hexokinase ni, enzim ni, dia dihasilkan, kemudian dia akan berada dekat sitoplasma. Dia akan berada dekat sitoplasma. Kamu jangan tak boleh nak bayang pula sitoplasma tu kat mana pula. Kita ada sel. Ni sel. Kita ada sel. Sitoplasma dekat mana ni? Sitoplasma. Ruang ni. Jadi dia termasuklah organel ni pun termasuk dengan sitoplasma juga. Dia di antara membran plasma dengan nukleus. Nukleus termasuk tak sitoplasma? Dia tak termasuk. Nukleus tak termasuk sitoplasma. Tapi organel-organel yang lain ada dekat kawasan antara nukleus dengan membran plasma ni. Kita boleh golongkan dia sebagai sitoplasma. Kalau yang melibatkan cecair sahaja, dia punya ruang ni saja kita panggil cytosol. Tak ada dalam buku teks kamu ni ya. Jadi dia akan berada dekat sitoplasma, cytoplasm, enzim hexokinase. Digunakan waktu bila? Guna dalam proses glycolysis. Dia guna dalam proses glycolysis. Glycolysis ni proses apa? Nanti kita akan belajar tentang respirasi sel. Bagaimana glukosa dipecahkan jadi asid pyruvate. Asid pyruvate ke pyruvate sahaja? Pyruvate acid. Ataupun pyruvate lah. Dipecahkan jadi dua molekul pyruvate. Pyruvate ni akan masuk dalam mitokondria. Pyruvate ni lah akan jadi yang ATP 38, ATP 34, ATP yang banyak tu. Yang ATP ni digunakan untuk semua proses tubuh badan kita. Pengangkutan aktif, kita punya pergerakan otot, kita punya penghantaran impuls saraf. Jadi sangat-sangat penting ATP ni. Ya. Di proses glycolysis dia berlaku dekat sitoplasma. Kemudian kita ada enzim extrasel. Jadi maksudnya sel tu dia hasilkan sendiri enzim tu, dia gunakan sendiri. Dia hasil dekat mana? Dia hasil dekat jalinan endoplasma lah. Dia hasil dekat jalinan endoplasma. Kemudian kita ada enzim extrasel. Jadi enzim extrasel ni enzim dirembes keluar sel. Jadi enzim ni dirembes, dikeluarkan daripada sel. Contohnya enzim trypsin dirembes ke duodenum. Jadi trypsin ni dihasilkan oleh pankreas. Okay, dihasilkan oleh pankreas. Pankreas ni adalah accessory organ sampingan dalam sistem pencernaan. Dia adalah endocrine gland. Okay, kelenjar endokrin, dan dia akan rembeskan, salah satunya adalah enzim. Ada 3 enzim yang terlibat dalam pankreas hasilkan. Yang pertama adalah lipase, yang kedua adalah amylase, yang ketiga adalah trypsin. Jadi ketiga-tiga enzim ni akan bergerak daripada pankreas masuk ke dalam duodenum. Saluran duodenum tu, lumen duodenum tu. Jadi maksudnya dia keluar daripada sel pankreas tu. Dia masuk ke dalam saluran duodenum. Dekat duodenum tu nanti akan berlaku pencernaan makanan. Kalau amylase tu dia akan pecahkan karbohidrat dan lain-lain lah. Ya. Kemudian dia akan ada penghasilan enzim
ekstrasel. Itu kita panggil penghasilan enzim ekstrasel. Jadi sekarang ni cikgu nak pergi terangkan tentang penghasilan enzim ekstrasel ni. Jadi yang ini kita akan cuba patah balik lah. Kita tambah sedikit maklumat daripada bab yang sebelum ni. Jadi yang bab sebelum ni kita ada melibatkan DNA ataupun melibatkan nukleik asid nukleik. Jadi kamu juga boleh lihat ni sambil-sambil lah. Kamu pergi pada muka surat 80. Muka surat 80 dan muka surat 88. Okey, dua muka surat ni lah yang cikgu akan kaitkan antara muka surat 80 ni dengan muka surat 88. Sebelum cikgu nak masuk, pergi baca satu persatu, nombor 1 sampai nombor 6 ni, nak terangkan nombor 1 sampai 6, ikut yang berada dalam buku teks muka surat 88 tu, cikgu nak terang dulu apa yang berlaku di dalam nukleus ni. Apa yang berlaku di dalam nukleus yang melibatkan asid nukleik. Jadi kalau kamu ingat asid nukleik tu, unit asas dia adalah nukleotida. Yang ni ulang kaji sedikit tentang bab yang sebelum ni. Komposisi kimia di dalam sel tu kan. Salah satunya kita ada asid nukleik. Jadi asid nukleik tu dia akan membentuk kromosom tu, membentuk bahan genetik tu. Dan asid nukleik ni bahan asas dia apa? Nukleotida. Jadi nukleotida ni dia ada base bernitrogen, dia ada kumpulan fosfat, dia ada gula pentosa. Tak naklah ulang balik yang itu ya. Kamu boleh pergi dengar video yang itu kalau kamu nak faham kan. Sebab tu dia macam berangkai jugalah. Okey. Jadi sekarang ni kita nak pergi tengok kepada apa yang berlaku kepada DNA dan RNA. Bagaimana daripada DNA tu dia membantu dalam pembentukan RNA. Jadi DNA tu dia terdiri daripada nukleotida-nukleotida yang bercantum, yang membentuk rantai. Nukleotida yang panjang dipanggil sebagai polinukleotida. Kemudian satu rantaian polinukleotida tu dia akan ada ikatan dengan satu lagi rantaian polinukleotida. Dia akan ada satu lagi rantaian ikatan dengan satu rantaian polinukleotida. Jadi sekarang ni kalau kita lukis dia, kalau kamu ingat lagi dia punya teori dia tu, kita ada satu rantaian polinukleotida. Jadi satu rantaian polinukleotida tu maksudnya dia ada banyaklah nukleotida. Ya, dia membentuk satu rantaian polinukleotida. Poli tu dia banyak. Kemudian dia akan ada satu lagi rantaian polinukleotida. Kemudian dia akan ada ikatan antara satu rantaian tu dengan satu rantaian tu. Okey, dia ada sesuatu yang ikat dia. Dia ikatan tu kita panggil ikatan apa? Ikatan hidrogen. Dia akan ikat. Dia ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen ni dia ikat dekat kawasan mana? Dia ikat pada kawasan base bernitrogen. Ya, kalau kamu ingat kita ada base bernitrogen, kita ada ATCG. Okey? Kita ada ATCG. Jadi ATCG ni apa? Tolong ingat baliklah apa yang dah belajar pada bab yang sebelum ni. A itu adalah adenina, G itu guanina, T itu timina, C itu sitosina. Okey, kemudian kita ada satu lagi yang kita panggil sebagai U. Okey, U ni apa? U ni adalah urasil. Tapi U ni dia tidak ada pada DNA. DNA tak ada U. U ni ada pada RNA. RNA pula dia tidak ada, timina dia tidak ada. Okey, dia tidak ada timina. Dia ada urasil. Jadi tengok macam tu ya. Okey, tak apa sekarang ni. Kita pergi balik kepada DNA tadi. Jadi DNA tu akan membentuk helix ganda 2. Sebab apa? Sebab dia ada dua rantaian polinukleotida yang berpintal dan diikat oleh ikatan hidrogen pada base bernitrogen dia. Jadi sekarang ni ada sesuatu yang berlaku pada DNA ni. DNA ni yang membentuk kromosom ya. DNA juga dia akan membentuk jin. Ada buku kata DNA itu lagi besar daripada jin. Ada orang kata jin tu lagi besar daripada DNA. Kamu jangan keliru lah. Okey, DNA itu dia struktur, boleh dikatakan struktur yang besar. Kita boleh merujuk kepada struktur yang kecil. Jadi terpulang kepada kita nak lihat dia macam mana. Kamu boleh lihat pada muka surat 81 tu. Dia punya organisasi tu. Daripada kromosom dia jadi DNA. Daripada DNA tu dia ada jin-jin. Membentuk jin. Jin tu nanti kita akan fahamkan dalam bab pembahagian sel nanti.
kita masuk balik pada DNA ni. Jadi DNA ni dua rantaian polinukleotida berpintal antara satu sama lain, diikat oleh ikatan hidrogen pada base bernitrogen. Ya. Jadi kalau base bernitrogen dia, kita ada A sebelah sini, dia mesti ikat dengan T. Kalau C, dia ikat dengan G. Jadi itu asaslah DNA dengan DNA. Dua rantaian polinukleotida. Ada sesuatu yang berlaku pada DNA ni. Apa yang berlaku pada DNA ni? Dia akan terbuka. Rantaian dia tu, ikatan hidrogen itu akan terputus. Adalah dia punya proses, ada enzim, ada gunting yang akan putuskan dia. Tapi kita tak nak cerita tentang benda tu sebab tidak ada dalam silibus kamu. Kita nak cerita tentang apa yang ada dalam silibus kamu saja. Jadi dia terbuka ni. Rantaian yang berpintal diikat oleh ikatan hidrogen di antara base bernitrogen ni, dia terbuka. Dia dipisahkan. Jadi dia akan bentuk macam mana? Ni boleh lihat pada muka surat 80 juga ya. Macam tu. Dia terbuka ni, nampak dia terbuka. Jadi bila dia terbuka dalam keadaan yang macam tu, jadi ada RNA nanti akan terbentuk dan dia akan membentuk satu rantaian. Yang mana dia akan seolah-olah macam salin daripada DNA tu. Okey? Dia akan membentuk satu rantaian yang dia salin. Dia ambil maklumat tu daripada DNA. Jadi kita ada DNA dekat sini. Kemudian daripada DNA tu dia akan membentuk RNA. Jadi RNA itu adalah satu rantaian saja. Rantaian tunggal polinukleotida. Ya? Dia satu rantaian tunggal polinukleotida. Sekali lagi ya. Jadi kita ada DNA di sini. Kita ada DNA di sini. Daripada DNA dia tu akan ada pembentukan RNA daripada dalam ni. RNA. Dia akan ada pembentukan RNA. Kalau lagi khusus kita panggil dia sebagai mRNA. Okey, mRNA. Jadi RNA ni dia bawa apa? Dia bawa maklumat yang berasal daripada DNA. Dia bawa maklumat yang berasal daripada DNA, bukan daripada tempat lain. Dia pun terbentuk hasil daripada maklumat yang ada dekat DNA tu. Sebab dia macam seolah-olah dia salin balik. Tapi kamu kena ingat, dia punya base bernitrogen dia pastinya berbeza. Dan dia punya sifat base bernitrogen tu, dia terbalik dengan yang ada dekat DNA. Sebab kalau ada dekat DNA, sebagai contoh, kita ikut yang dalam buku teks tu. Ikut buku teks, yang ni kita ada warna, contohnya warna tu. Kemudian yang DNA kita ada warna ni. Yang ni DNA. Yang ni RNA. Jadi sekarang ni, cikgu nak buat warna apa? Okay, DNA. Kita ambil yang ada dalam buku teks tu. Dalam buku teks tu, RNA dia apa? Kamu tengok muka surat 80. Kalau tak tengok pun tak apalah. Jadi cikgu buat dia punya salin balik je. A, U, G, C, G, A, U, A, C. Yang ini yang RNA. Padahal RNA ni, dia salin, dia bentuk A, U, G, C ni semua adalah berdasarkan DNA. Jadi macam mana dia punya base bernitrogen dekat DNA? Dia mesti terbalik lah. Dia punya ikatan tu dia mesti terbalik nanti. Ataupun dia mesti berlawanan. Okey? Kalau A sepatutnya dengan T. A sepatutnya dengan T. Jadi sini T lah. Sini T. Kalau U dengan apa? Kalau U dia tidak ada pada DNA. RNA dia ada U. Jadi U ni kalau untuk yang RNA ni dia akan ada A, U, G, C. Yang ni untuk DNA, yang ni untuk RNA. Jadi kalau ada U kita A lah kat sini. Kalau G kita C. Kalau C G. Kalau G C. Okey? Kalau A boleh T tak? Tak boleh. Boleh T lah sebab dia DNA. Kalau dia A, dia T. Okey, dia tak boleh U. Sebab U tidak ada dekat DNA. U tidak ada dekat DNA. Kalau U pula, U dia mesti A. A ada tak dekat DNA? Ada dekat DNA. Kalau A, dia mesti T. Dia tak boleh U sebab DNA tidak ada U.
DNA tidak ada U. Okey. Kalau C pula dia mesti G. Okey. Itu dia punya susunan lah. Dia punya susunan base bernitrogen. Tetapi yang ini cara ni dia terbalik, tak kena. Jadi apa yang sepatutnya dia mesti kita buat dulu DNA. Sebab apa? DNA tu yang asal. RNA tu datang kemudian. Okey, DNA tu yang asal. Jadi DNA yang asal adalah apa? Dia mesti T, A, C, G, C, T, A, T, G. Okey, DNA tu yang asal. Jadi bila DNA asal, barulah nanti dia ada penghasilan RNA. Penghasilan RNA berdasarkan yang ini. Tetapi kalau kita ikut yang ini adalah untuk DNA. Tapi kalau untuk RNA, kita ada A, U, G dengan C. Jadi kalau kita ada T dekat sini, T kat sini, T kat sini, dia akan berpasangan dengan A. A boleh tak ada pembentukan dekat RNA? Ada lah, tak ada masalah. A ada. Kalau A ni, dia akan berpasangan dengan apa? A akan berpasangan dengan, kalau kita ambil yang DNA ni, dia berpasangan dengan T. Tapi tak boleh dia berpasangan dengan T. Dia mesti berpasangan dengan U. Sebab apa? RNA tidak ada T. Dia ada U. Jadi, sini U. Kemudian kalau C, G. Kalau G, C. Kalau C, G. Kalau T. Kalau T, dia A lah. Tak ada masalah. Sebab apa? RNA memang ada A. RNA memang ada A. Adenina dia memang ada. Kemudian kalau A sepatutnya dengan T. Tetapi dia RNA. Jadi bila RNA dia tidak ada T. Kita kena letak U. Kalau T kat sini barulah A. G barulah C. Ya. Jadi ini adalah pembentukan RNA dia. Jadi dia kena buka dulu molekul ataupun rantaian polinukleotida bagi DNA tu. Barulah dia boleh salin balik ni. Rantaian ni. Dan dia akan membentuk apa? Dia akan membentuk polipeptida. Okey, dia akan membentuk polipeptida apabila dia sampai nanti dekat ribosom. Apabila dia sampai, dia keluar daripada ni, dia akan sampai ke ribosom, dia akan membentuk polipeptida. Dia akan membentuk polipeptida. Okey, jadi itu yang ada dalam muka surat 80. Proses ni kita panggil apa? Proses daripada DNA ni nak membentuk RNA. Apa proses yang kita panggil? Kita panggil sebagai transkripsi. Kalau bahasa Inggeris kita panggil transcription. Okey, kalau bahasa Melayu transkripsi. Okey, cikgu ulang sekali lagi lah ya. Ni ulang banyak kali ni bukan apa sebab risau kamu tak faham. Memang dia agak susah sikit yang ini, tapi nak buat macam mana kan, dah ada dalam silibus. Kita ada DNA. Yang pertama kali kamu kena ingat, kita ada DNA. DNA ni boleh jumpa dekat mana? Dia yang membentuk kromosom. Dia ada bahan pewarisan. Jadi maklumat dia tu boleh didapati dalam bentuk base bernitrogen. Kita ada DNA. DNA bentuk helix ganda 2. Dia terdiri daripada satu rantaian polinukleotida yang akan berpintal dengan satu lagi rantaian polinukleotida diikat oleh ikatan hidrogen. Sekarang ni apa berlaku dekat DNA ni? DNA ni dia akan berlaku pemisahan pada kawasan-kawasan tertentu. Ikatan hidrogen dia tu pecah ataupun dia putus. Ikatan hidrogen dia tu putus. Jadi kawasan ni dia terputus. Yang warna biru ni. Kawasan DNA tu dia terputus. Kemudian bila terputus, ada nanti sesuatu yang berlaku menyebabkan penghasilan RNA. Okey, proses dia dipanggil sebagai transkripsi. Di mana kalau DNA tu base bernitrogen dia tu T, RNA akan ada A. Kalau DNA dia A, RNA akan U. Kalau dia C, dia akan G. Kalau dia G, dia akan C. Kalau C, dia akan G. Kalau T, dia akan A. Kalau A, dia akan U. T akan A. G akan C. Ikut kepada dia punya pasangan-pasangan tu. Dia tak boleh sini T juga. Tak boleh. Kalau sini A tak boleh. Dia mesti dalam keadaan yang berpasangan tu. Ikut kepada apa yang kita dah belajar sebelum ni. Jadi kita sekarang ni dah ada RNA. RNA ni asal daripada mana? Asal daripada maklumat dekat DNA.
Yang dia buka sebahagian kecil saja, bukan dia buka semua dekat kromosom tu, tak. Bukan dia buka semua dekat DNA tu, tak. Dia buka sebahagian kecil saja yang diperlukan saja. Ya, kalau nak belajar tentang proses tu saja memang dia banyak lah. Tetapi kita yang mudah ikut buku teks saja. Jadi DNA ni dia akan buka pintalan dia tu, dia akan putus pada ikatan hidrogen, kemudian di situ nanti akan ada proses salin. RNA ni akan terbentuk berdasarkan maklumat base bernitrogen yang pada DNA. Ya, kemudian kita adalah dapat rantaian yang warna purple ni. Okey, dia keluar rantaian purple. Dia akan keluar daripada nukleus. Bila dia keluar daripada nukleus, sama ada dia keluar sini pun boleh, ataupun dia masuklah sini. Dia pergi ke ribosom. Dia pergilah ke ribosom. Jadi dekat ribosom tu nanti akan ada satu lagi proses dipanggil sebagai translasi. Dekat ribosom tu nanti akan ada proses translasi. Okey. Okey, cikgu harap kamu fahamlah apa yang berlaku di dalam nukleus ni. Jadi sekarang ni kita nak tengok apa yang berlaku di dalam proses ni. Ya. Yang ni kamu boleh buka pada muka surat 88. Jadi sekarang ni nombor 1. Nombor 1 kita ada ribosom. Ribosom adalah tapak sintesis protein. Okey, tapak sintesis protein. Jadi sekarang ni RNA tadi ni dia akan pergi ke ribosom. Bila dia pergi ke ribosom, dia akan bagi tahu dekat ribosom kena hasilkan apa. Jadi daripada kita ada tadi maklumat kan rantaian ni, kita ada A, U, G, C apa semua tu, dia pergi ke ribosom akan mengalami proses translasi. Dekat sini akan mengalami proses translasi, dia akan hasilkan polipeptida. Dia akan hasilkan protein tertentu berdasarkan maklumat yang dia dapat daripada DNA ni. Maklumat yang dia dapat daripada DNA. Yang dihantar maklumat tu dalam bentuk RNA. Jadi dia pergi dekat ribosom ni akan ada proses translasi. Jadi ribosom dapat maklumat, kat situ akan ada sintesis protein. Jadi protein tadi akan masuk lumen jalinan endoplasma kasar dan akan diangkut. Jadi dia akan masuk ke dalam kawasan lumen. Lumen ni kawasan ruang di dalam dia. Okey, ruang di dalam dia. Kalau kamu jalan dekat koridor tu kan, dalam koridor tu, dia lumen ruang kosong tu. Ya, laluan. Jadi laluan. Jadi protein tadi tu, protein yang dihasilkan tu, polipeptida yang dihasilkan tu akan lalu dekat lumen jalinan endoplasma kasar. Jadi sehingga dia sampai dekat hujung jalinan endoplasma kasar. Dia sampai ke hujung. Okey, dia sampai ke hujung. Ni nombor 2. Nombor 1 tu yang ribosom. Nombor 2 tu dekat lumen dia. Nombor 3 ni dia sampai ke hujung. Nombor 3 ni sampai ke hujung jalinan endoplasma kasar. Ni hujung lah. Ini pun boleh hujung juga. Ini pun boleh hujung juga. Ikutlah. Kat mana-mana pada jalinan endoplasma kasar tu, yang hujung tu nanti dia akan ada membran membentuk tunas. Dekat sini tu nanti dia akan membentuk tunas. Kamu tengoklah dekat ni. Dia akan membentuk tunas, kemudian menggenting hasil vesikel angkutan. Yang warna purple ni dia adalah vesikel angkutan. Ni, vesikel angkutan. Macam mana nak tunjuk bagi kamu lagi dah. Ni, vesikel angkutan. Dia akan membentuk, menggenting. Genting itu maksudnya seolah-olah dia akan terpisah daripada hujung jalinan endoplasma kasar tu. Dan dia akan membentuk vesikel angkutan. Kemudian vesikel angkutan nombor 4 ni akan bergerak ke jasad Golgi. Jadi dia akan bergerak, dia akan pergi ke jasad Golgi. Dia bergerak, dia akan pergi ke jasad Golgi dan dia akan bercantum dengan jasad Golgi. Jadi bila dia bercantum dengan jasad Golgi, yang ada di dalam vesikel angkutan tadi tu, protein ni lah. Protein, polipeptida tu nanti akan masuk ke dalam jasad Golgi. Jadi bila dia masuk ke dalam jasad Golgi, dia akan mengalami pengubahsuaian. Jadi sekarang ni jasad Golgi dah terima. Kemudian di situ pula akan mengalami pengubahsuaian. Kemudian dia akan proses bahan protein tadi, polipeptida tadi. Kemudian dia akan rembes
dia akan ubah suai lah. Dia akan ubah suai, dia akan bungkus semula. Kemudian dia akan dirembes dalam vesikel rembesan. Jadi bila sampai dah hujung tu, dah sampai akhir proses dia, dia akan membentuk vesikel rembesan terbentuk daripada hujung jasad Golgi. Di hujung jasad Golgi itu kat sini ke terpulang lah. Ya, dia akan ada terbentuk vesikel rembesan hujung jasad Golgi. Jadi vesikel rembesan bergerak ke membran plasma. Jadi ini vesikel rembesan. Dia akan bergerak, ini membran plasma. Dia akan bergerak ke membran plasma, dia akan bercantum. Kemudian dia akan rembes enzim keluar sel. Jadi keluarlah enzim. Polipeptida tadi, protein tadi adalah enzim dalam bentuk enzim. Okey. Jadi yang ini dia punya kod ni cikgu tak pastilah apa dia. Cikgu nak ulang sekali lagi lah tanpa cikgu baca apa yang ada dalam ni. Cikgu harap kamu jangan bosan nak dengar ulangan banyak kali ni kan. Biasalah kita nak belajar ni kadang-kadang kita kena ulang banyak kali. Bila ulang banyak kali baru kita faham. Bila kita ulang banyak kali, kita terbiasa dengar, kita senang nak ingat perkataan-perkataan yang ada ni. Jadi kita ada DNA. DNA ni adalah dua rantaian polinukleotida yang berpintal antara satu sama lain, diikat oleh ikatan hidrogen. Kemudian apa berlaku? Dia akan terbuka sedikit. Dia terbuka sedikit, daripada bukaan dia tu akan ada pembentukan RNA. Rantaian RNA. RNA ni rantaian tunggal. Jadi dia ikutlah maklumat DNA dia tu. Dia ikut maklumat DNA. T, C, G apa semua tu akan ada rantaian RNA. RNA ni pula akan keluar daripada nukleus, dia akan pergi ke ribosom. Dekat ribosom tu dia akan sintesis protein. Dia akan sintesis enzim. Dia akan sintesis atau hasilkan polipeptida. Ikutlah apa yang dia nak hasilkan tu. Enzim ke, hormon ke, protein ke, globulin ke. Jadi ikut kepada apa yang maklumat dia dapat daripada DNA tu. Tetapi dia nak hantar maklumat tu dalam bentuk RNA. Jadi bila dah sampai ke... Apa jadi dah? Bila dah sampai ke ribosom, dekat ribosom tu nanti akan mengalami sintesis protein. Dan protein ni kemudian akan dibebaskan ataupun dia akan bergerak masuk ke lumen dalam jalinan endoplasma kasar. Jadi dia bergeraklah dalam lumen jalinan endoplasma kasar ni. Kemudian dia akan bergerak sampailah dia ke hujung jasad ataupun ke hujung membran jalinan endoplasma kasar dan dia akan membentuk tunas, kemudian dia akan menggenting. Bila dia menggenting, dia akan hasilkan vesikel angkutan. Jadi di dalam vesikel angkutan tu ada apa? Ada protein tadi. Kalau dihasilkan protein. Kalau ada hormon, ada enzim yang kalau dihasilkan lah. Tetapi kalau dalam yang ni dia hasilkan enzim. Jadi vesikel angkutan ni dia ada enzim. Jadi vesikel angkutan ni akan bergerak, dia akan pergi ke jasad Golgi. Jadi bila dia pergi ke jasad Golgi, dia akan bergabung dengan jasad Golgi. Jadi bila dia bergabung dengan jasad Golgi, sekarang ni yang masuk ke dalam jasad Golgi itu adalah protein tadi, adalah enzim tadi. Jadi protein tadi dia akan mengalami pengubahsuaian. Okey, dia modified. Pengubahsuaian. Akhir sekali dia akan bungkus semula. Dan dia bungkus semula, dia masukkan di dalam vesikel rembesan. Yang ini, dia masukkan dalam vesikel rembesan. Bila sampai ke hujung jasad Golgi, dia akan keluar sebagai vesikel rembesan. Jadi vesikel rembesan tu akan bergerak dan keluar daripada sel. Okey, dia akan keluar daripada sel, dia akan bercantum dengan membran plasma, kemudian dia akan keluar daripada sel, dia akan pergilah ke mana dia nak pergi. Sebagai contoh, antara organ yang hasilkan enzim ni adalah pankreas. Jadi pankreas ni dia akan hasilkan 3 jenis enzim. Yang pertama kita ada amylase, trypsin dengan lipase. Jadi semua enzim-enzim ni akan keluar daripada sel pankreas tadi, akan masuk ke dalam duodenum. Dia akan masuk ke dalam duodenum. Jadi ini adalah penghasilan enzim ekstrasel. Okey. Jadi yang dalam ni kita panggil dia sebagai proses transkripsi. Untuk penghasilan protein enzim tadi tu kita panggil sebagai translasi. Dia tukarkan maklumat RNA itu kepada protein, kepada polipeptida, rantaian polipeptida. Ya. Jadi hopefully kamu boleh faham lah. Dia memang agak complicated sikit, tetapi memang dah ada dalam silibus kamu ni. Cikgu pun tak tahu nak bagi mudah lagi macam mana. Ya.
Apa lagi nak terang lah? Itu je lah. Okey, untuk penghasilan enzim ekstrasel. Sekarang ni kita nak masuk kepada mekanisme tindakan enzim. Kamu boleh buka muka surat 89 untuk mekanisme tindakan enzim. Jadi kalau ada buku teks depan kamu tu, buka lah ya. Sambil-sambil cikgu terangkan ni, kamu boleh tengok juga dalam buku teks apa penerangan yang ada dalam buku teks tu. Okey, untuk mekanisme tindakan enzim, kita akan pergi kepada 3 perkara penting yang kita nak cuba fahamkan apabila kita sebut tentang macam mana enzim tu dia bertindak balas ataupun macam mana enzim tu dia bekerja. Yang pertama, kita kena fahamkan tentang hipotesis mangga dan kunci. Yang ni, walaupun yang ini hipotesis mangga dan kunci, sebenarnya kita dah pergi tadi, kita dah belajar sebelum ni tentang ciri-ciri bagi enzim. Ni kita ulang balik lah. Kemudian kita nak fahamkan tentang tenaga pengaktifan. Dan akhir sekali adalah melibatkan faktor-faktor yang mempengaruhi mekanisme tindakan enzim ni. Ada tak faktor yang boleh menyebabkan enzim tu jadi lambat? Faktor yang menyebabkan enzim tu jadi makin cepat? Jadi kita akan cuba tengoklah nanti. Okey, kita pergi dulu yang pertama, iaitu hipotesis mangga dan kunci. Jadi cikgu besarkan hipotesis mangga dan kunci ni. Jadi bila sebut tentang hipotesis mangga dan kunci, apa benda yang kamu nak kena faham adalah tentang konfigurasi spesifik. Macam kita ada mangga, kita ada kunci. Bukan semua kunci boleh buka mangga. Dia kena ada kunci yang spesifik sahaja yang boleh buka mangga. Macam kunci rumah kita lah. Bukan semua kunci kita boleh masukkan dalam lubang kunci itu, boleh unlock kunci itu. Tak boleh. Dia mesti kunci yang spesifik. Itu sahaja sebenarnya kefahaman dalam hipotesis mangga dan kunci ini. Kamu jangan fikir mendalam sangat. Kamu fikir mendalam sangat, nanti kamu salah. Jadi nak bagi tahu tentang mangga dan kunci ini, dia kena fit very well. Kunci itu kena, permukaan dia tu, kan dia ada permukaan dia tu, gerigi dia tu, dia kena betul-betul sama, betul-betul fit dengan yang ada dalam mangga tu. Bolehlah kita buka mangga tu, kita unlock mangga tadi. Itu sahaja dia punya penerangan, dia punya kefahaman. Macam tu sahaja. Jadi maksudnya, kalau kita ada substrate tu dia kena betul-betul ngap, betul-betul fit dengan enzim. Kalau dia tak fit, takkan boleh jadi apa-apa pada substrate tadi tu. Okey, sebagai contoh kita ada sebut tadi maltosa. Jadi maltosa adalah disakarida. Jadi disakarida ni dia akan dipecahkan oleh enzim maltase. Jadi maltase ni permukaan ni kena betul-betul fit dengan maltosa tadi. Kalau tak fit, jadi tak boleh. Sebab tu kalau enzim lain dia tak boleh pecahkan maltosa ni. Dia tak boleh. Sebab tu dia konfigurasi spesifik. Jadi enzim tu dia merujuk kepada mangga, substrate merujuk kepada kunci. Jadi penerangan, kefahaman untuk mangga dan kunci yang itu sahaja sebenarnya. Kamu jangan fikir terlalu mendalam sangat sehingga kamu nak compare produk ni yang mana pula dah. Okey, dia kunci ke, dia mangga ke? Kalau produk, tak. Dia bukan melibatkan produk. Kita nak cerita tentang konfigurasi itu, dia mesti spesifik. Dia mesti betul-betul ngam, barulah dia boleh unlock, barulah tindak balas tu boleh berlaku. Kalau dia tak ngam, tindak balas tak boleh berlaku. Dan kita tak boleh unlock kunci itu. Dan takkan ada hasil. Ya, itu sahaja dia punya kefahaman dia untuk hipotesis mangga dan kunci. Sebagai contoh, kita ada substrate ni. Jadi substrate ni ada yang warna biru ni. Okey, warna biru ni dan warna hijau ni. Jadi kalau kita letak yang hijau ni, pergi letak dekat tapak aktif ni, boleh ke tidak? Tak boleh lah. Sebab dia punya permukaan bawah ni tak ngam. Dia tak fit. Jadi dia takkan boleh melekat ataupun tidak boleh ada ikatan ataupun tidak boleh dia bercantum dengan tapak aktif bagi enzim ni. Tapi untuk yang warna biru ni, dia tak ada masalah lah. Okey, dia akan membentuk kompleks enzim substrate. Jadi kita panggil yang ini sebagai kompleks enzim substrate. Dan tindak balas akan berlaku. Bila tindak balas berlaku, dia akan hasilkan produk. Dia akan hasilkan produk daripada tindak balas. Enzim, apa jadi dekat enzim? Tak jadi apa-apa. Dia masih lagi boleh menjalankan aktiviti yang lain lah. Dia boleh lagi pergi cari substrate yang ini, pecahkan jadi produk. Dah jadi produk, dia pergi lagi cari substrate yang sama, hasil jadi produk. Dia mesti spesifik. Dia punya permukaan, konfigurasi dia mesti spesifik. Dia tak boleh berbeza. Ya?
Itu untuk hipotesis mangga dan kunci. Seterusnya kita pergi kepada tenaga pengaktifan. Jadi kamu tengok kat sini ya. Sebelum cikgu nak pergi terang apa yang ada dalam tu, kita baca, kita tengok graf ni. Graf ni penting sebab apa? Graf ni kadang-kadang dia muncul dalam kertas 1 dan kertas 2. Soalan exam. Jadi bila dia muncul, kamu nak tak nak kena faham graf ni. Apa yang ditunjukkan dalam graf tu, apa kefahaman di sebalik graf tadi. Jadi kalau kamu tak faham, dia agak susah nak jawab soalan-soalan yang berkait. Jadi sekarang ni kita ada tenaga dalam sistem. Tenaga ni apa? Tenaga ni sebagai contoh, kita ada tenaga yang berada dalam api. Jadi api tu dia ada tenaga. Ini dia fizik sikit lah. Tapi cikgu taklah boleh terang secara bagusnya tentang fizik ni kan. Tetapi bolehlah sedikit-sedikit. Jadi kita ada api. Api tu kita panaskan air. Jadi bila kita panaskan air, air tu akan jadi mengelembung kan. Dia akan jadi apa? Kita panggil apa? Mengelembung lah kan. Dia jadi panas, dia jadi meruap, dia naik ke atas turun bawah, naik ke atas turun bawah balik, kemudian dia jadi wap. Jadi sangat-sangat panas dalam bekas yang kita panaskan tadi itu. Jadi sekarang ni itu tenaga yang menyebabkan air itu jadi panas. Okey, sama juga dalam badan kita, dia ada tenaga juga, tenaga dalam sistem. Jadi tenaga tu diperlukan untuk tukarkan sesuatu bahan kepada bahan yang lain. Dia diperlukan untuk tukarkan satu bahan ke bahan yang lain. Sebagai contoh, kita ada daging. Kan? Daging kita beli dekat pasar malam ke pasar pagi ke. Kalau dekat Perlis ni kita panggil nut. Jadi kita nak lembutkan daging tu. Jadi kita nak lembutkan daging tu, kita buat apa? Kita rebuslah daging tu. Kita guna air dan kita panaskan air itu. Okey, jadi kita panaskan, kita buka api dan kita biarkan dia menggelegak dalam tu. Menggelegak, cikgu lupa istilah tu. Jadi dia melenggak lama, 1 jam ke 2 jam ke, supaya nanti daging tu nanti jadi lembut. Ikatan protein yang ada pada daging tu akan pecah. Bila pecah, dia akan jadi lembut lah. Jadi kalau kita guna cara macam tu sahaja, dia menggunakan tenaga yang banyak. Dia menggunakan tenaga yang banyak untuk dia dapatkan daging yang lembut tadi. Sebab itulah tenaga pengaktifan tanpa enzim ni dia akan tinggi. Tetapi kalau kita guna enzim, kita tak memerlukan tenaga pengaktifan yang tinggi. Sebagai contoh, kita guna enzim. Enzim apa yang ada di persekitaran yang boleh memecahkan daging. Enzim apa? Enzim pada buah nenas, pada pineapple. Nama enzim dia tu adalah bromelin. Okey, bromelin. Jadi enzim ni ada pada buah nenas, pada pineapple. Jadi kita boleh rendamkan daging tu pada buah nenas dan dia akan pecahkan ikatan-ikatan yang ada pada daging tu, menyebabkan daging tu nanti akan jadi lembut. Jadi kita tak memerlukan tenaga pengaktifan yang tinggi apabila kita gunakan enzim. Jadi enzim tu akan jadi pemangkin untuk untuk proses tindak balas. Dan dia akan jadi hasil lah. Ya? Jadi sekarang ni tenaga dalam sistem, tenaga pengaktifan dia akan tinggi apabila tiada kehadiran enzim. Macam tadi kita rebus daging, dia terpaksa kena guna tenaga yang tinggi. Kita guna api yang banyak, kita bakar gas tu dalam keadaan yang banyak. Tetapi bila kita rendam saja daging tu menggunakan enzim, kita boleh pecahkan ikatan yang ada pada daging tu, protein tadi itu, kepada untuk jadi hasil tindak balas dalam menggunakan tenaga yang lebih rendah. Jadi kita tak perlu guna tenaga yang terlampau banyak sangat. Jadi enzim tu akan bantu kita dalam proses tindak balas. Jadi bahan tindak balas ni dia akan berubah jadi hasil tindak balas. Protein tadi itu akan dipecah-pecahkan jadi polipeptida. Okey, dalam rantaian yang lebih ringkas. Itu maksud dia lah. Jadi tenaga pengaktifan dengan enzim dia akan jadi lebih rendah berbanding dengan yang tanpa enzim. Itu maksud dia lah. Maksud dia. Hopefully kamu boleh faham lah tentang graf ni ya. Jadi kita baca apa benda yang ada. Tenaga pengaktifan, kebanyakan tindak balas yang perlu ni salah ya. Okey. Kebanyakan tindak balas perlu tenaga pengaktifan tinggi.
Kebanyakan tindak balas perlu tenaga pengaktifan tinggi. Tenaga pengaktifan ialah tenaga yang diperlukan untuk pecah ikatan molekul substrate. Jadi substrate, kita ada substrate, kita nak pecahkan ikatan pada molekul substrate tadi tu. Jadi dia adalah tenaga pengaktifan, tenaga yang diperlukan. Jadi enzim akan buat apa? Enzim akan kurangkan tenaga pengaktifan. Okey, seterusnya kita ada perubahan faktor ataupun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku enzim, yang akan mempengaruhi tindakan enzim. Jadi kita ada faktor yang melibatkan pH. pH ni dia melibatkan keasidan, kealkalian, tempat enzim tu berada, sekeliling enzim ataupun persekitaran enzim. Jadi bukan semua tempat, semua pH enzim tu bagus untuk tindak balas. Ada enzim yang dia bagus untuk tindak balas bila keadaan dia berasid. Okey, kalau keadaan dia tak berasid, dia tak akan bagus bertindak balas. Ada enzim dia perlu suhu-suhu tertentu untuk dia bertindak balas. Kalau tak, dia tak bagus untuk bertindak balas. Jadi apa faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan enzim ni? Kita ada pH. Kita ada kepekatan substrate, kita ada kepekatan enzim, kita ada suhu. Jadi ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan enzim. Jadi sekarang ni kita pergi kepada pH dahulu. Okey. pH ni kamu boleh buka muka surat 90. Ya. Muka surat 90. Jadi apa enzim yang bagus dalam keadaan berasid? Ni asid pH 1.5 hingga 2.5. Jadi dia mestilah pepsin. Pepsin ni boleh jumpa dekat mana? Jumpa dalam perut, dalam stomach. Okey. Kemudian kita ada pH 6 hingga ke 8. Jadi pH 6 ke 8 ni enzim apa yang bagus bertindak balas untuk pH 6 ke 8 ni adalah amylase, ILO. Ini ada pada muka surat 90 ya. Ni muka surat 90. Boleh tengok dekat muka surat 90. Kamu kalau ada nota cikgu ni, kamu boleh conteng-conteng lah. Kalau siapa yang berminat nak beli, boleh mesej cikgu lah. 0113837470. Boleh tanya, boleh mesej. Boleh lah nak tanya tentang nota ni. Berapa harga dia, bila nak post, guna post jenis apa. Tak ada masalah. Cikgu akan cuba reply secepat mungkin. Kamu punya ni. Tak beli pun tak apa ya. Jangan risau, tak beli pun tak apa. Boleh tanya lah, boleh mesej cikgu. Kemudian kalau pH 8 ni buat apa? Untuk enzim apa? Untuk tripsil. Jadi kamu boleh conteng dekat kamu punya nota ni sebagai tambahan. Jadi ini dia akan tunjukkan bahawa dia dalam julat tersebut, enzim tadi akan bagus untuk bertindak balas. Sebagai contoh, kalau kita ada pepsin. Pepsin ni dia berada pada pH 8.5. Jadi dia takkan baguslah bertindak balas. Dia takkan pecahkan molekul protein tadi kepada polipeptida. Dia tak boleh buat apa-apa. Sebab apa? Sebab persekitaran pH dia tu tak bagus untuk dia bertindak balas. Ya. Kemudian kita ada suhu. Jadi suhu ni dia bagus bertindak balas. Semua jenis enzim ni bagus bertindak balas pada suhu badan. Dia terutama sekali lah pada suhu badan, iaitu 36.9. Dia mesti 36.9 darjah Celsius ataupun 37 darjah Celsius. Ini yang paling optimum sekali, paling bagus sekali dan paling tinggi sekali kadar tindak balas dia. Okey? Jadi dia melibatkan tenaga kinetik. Cikgu tak nak terang sangatlah, tenaga kinetik ni dia fizik. Jadi kan cikgu ingat, kalau tenaga kinetik ni kalau kita lihat ada pergerakan kan. Kalau tenaga keupayaan tu, kalau dia merujuk kepada kedudukan objek itu. Tenaga cahaya lah, tenaga elektrik lah. Ya. Jadi tenaga kinetik ni melibatkan pergerakan. Jadi frekuensi pelanggaran akan berkesan ataupun dia akan lebih banyak pelanggaran bila meningkat suhu. Kalau kita panaskan air itu bila kita panaskan, dia naik 10 darjah Celsius. Jadi pelanggaran antara molekul air dengan molekul air itu akan meningkat. Bila kita panaskan lagi, dia naik 20 darjah Celsius, 30 darjah Celsius, 40 darjah Celsius, 50 darjah Celsius. Semakin menaik suhu, semakin banyak pelanggaran pada molekul-molekul air itu sehingga dia menggelegak lah. Dan akhir sekali rantaian ikatan pada molekul-molekul air itu akan pecah, dia akan bertukar jadi gas.
Ya, itu lebih kurang lah ya, yang kefahaman cikgu. Jadi frekuensi pelanggaran dia akan berkesan dan bertambah setiap kali ada kenaikan suhu 10 darjah Celsius ni. Okey, itu untuk kadar tindak balas. Kemudian kita ada kepekatan substrat dengan kepekatan enzim. Jadi kita pergi dulu kepada kepekatan substrat. Jadi bila kepekatan substrat meningkat, tindak balas pun akan meningkat lah. Jadi maksudnya kalau contohnya kita ada satu bas. Kita ada satu bas. Satu bas boleh bawa berapa orang? Boleh bawa 42 orang. 42 orang. Jadi contohnya kita ada 3 orang nak naik bas. Bas tu bolehlah bawa 3 orang pergi ke destinasi yang dia nak pergi. Contohnya dia nak pergi daripada Kedah, dia nak pergi Perlis. Ada 3 orang je naik. Tak apalah 3 orang dapat hantar. Kemudian esoknya ada 4 orang naik. 4 orang pula dia hantar. Esoknya ada 5 orang pula naik. 5 orang dia hantar. Jadi semakin banyak orang, semakin meningkat bilangan orang yang nak naik bas tu, semakin banyak yang dapat dihantar. Tapi dia akan capai maksimum bila ada 42 orang. Contohnya pada hari yang ke-30 ada 42 orang naik bas tu. Dia boleh hantar 42 orang. Tapi esoknya ada 45 orang. Tetap dia boleh hantar 42 orang sahaja. Sebab dia dah sampai satu tahap maksimum. Tahap tu sahaja yang dia boleh hantar. Sama juga substrat ni. Kalau ada satu substrat, dia dapatlah cernakan satu substrat tu. Kalau ada 3 substrat, 3 substrat dia pecahkan ikatan. Kalau 10, kalau 15, kalau 20, kalau 30, kalau 40. Samalah dia pecah-pecah-pecah. Sehingga dia capai tahap maksimum yang mana bas ni adalah apa? Bas ni adalah enzim. Jadi kita ada banyak tu je bas. Kita ada banyak tu je enzim. Jadi dia dah mencapai tahap maksimum. Dia dah mencapai tahap maksimum. Jadi tak boleh lagi nak pergi lebih daripada tu. Hopefully kamu faham budak ni ya. Okey, sekarang kita pergi kepada kepekatan enzim. Jadi kepekatan enzim pun sama juga. Ya, kepekatan enzim pun sama juga. Jadi kalau enzim tu semakin banyaklah tindak balas yang boleh berlaku. Tetapi dia kena ikut juga kepada bilangan substrat. Jadi kalau enzim banyak pun, sebagai contoh bas ni banyak. Bas banyak pun, kalau ada 4 orang je, sama jugalah tindak balas dia banyak tu jugalah. Ya. Kalau ada 4 bas, tapi ada 4 orang je yang nak hantar. Jadi maksudnya ada 4 substrat saja yang nak bertindak balas. Jadi buat apa banyak-banyak bas? Lebih kurang macam tu lah. Okey, habis untuk mekanisme tindakan enzim. Jadi sekarang ni kita pergi kepada aplikasi enzim dalam kehidupan seharian kita. Okey, aplikasi enzim dalam kehidupan seharian kita. Ini bahagian yang akhir sekali untuk bab ni. Kamu boleh buka pada muka surat 95. Okey. Enzim diekstrak dari sumber semula jadi, hasil secara sintetik. Ada juga yang dihasilkan secara sintetik ataupun diekstrak daripada sumber semula jadi. Jadi sumber semula jadi ni boleh datang daripada bakteria atau tumbuhan lah. Okay? Dan boleh digunakan dalam industri, dalam teknologi. Contohnya industri pemakanan ke kan. Jadi kadang-kadang dia nak proses makanan tu, dia kena pecahkan dulu makanan-makanan yang ada tu supaya dia tahan lama. Jadi kemungkinan dia guna enzim. Jadi enzim ni ada 2 sumber dia yang kita boleh dapatkan dia. Ekstrak ni maksudnya dia akan asingkan lah daripada tempat asal dia. Sebagai contoh, kalau kita nak ambil enzim daripada tumbuhan, kita tak nak lah benda-benda lain yang ada dekat tumbuhan tu. Ada serat ke, ada air ke. Kita nak enzim, betul-betul enzim sahaja. Tu kita panggil dia ekstrak. Ekstrak tu kita keluarkan bahan yang kita perlu sahaja. Okay, bahan yang kita perlu saja. Jadi sebab itulah enzim diekstrak sama ada daripada sumber semula jadi, contohnya macam bakteria, ataupun dihasil secara sintetik. Kedua, kita ada enzim tersekat gerak. Okey. Jadi enzim ni dia akan tersekat gerak, enzim yang bergabung dengan bahan lengan dan tak larut untuk meningkatkan rintangan enzim terhadap perubahan faktor. Jadi enzim tersekat gerak ni maksudnya kita buat sesuatu kepada enzim tu supaya nanti dia dapat tingkatkan rintangan dia. Dia dapat tingkatkan keupayaan dia.
kalau ada perubahan kepada pH dan perubahan kepada suhu. Jadi maksudnya kita ubah suai enzim tu. Ataupun kita buat sesuatu pada enzim tu. Contohnya kita gabungkan enzim tu dengan bahan lengai atau bahan tidak larut. Ini ada pada muka surat 95. Kita gabungkan enzim dengan bahan lengai tidak larut ni, dia akan menyebabkan enzim tu dia naik rintangan dia naik keupayaan dia. Kalau berlaku perubahan kepada persekitaran, contohnya berlaku perubahan kepada pH dengan suhu pun, tidak berlaku apa-apa kepada enzim tu. Jadi enzim tu dia dapat terus berfungsi. Itu kita panggil sebagai enzim tersekat gerak. Okey, enzim tersekat gerak. Kemudian kita ada aplikasi enzim dalam kehidupan seharian. Contohnya suhu bebas laktosa. Jadi ada orang dia tak boleh ambil atau minum laktosa ni. Jadi kita guna laktis pecahkan molekul-molekul laktosa. Jadi bila guna laktis pecahkan molekul-molekul laktosa ni, laktosa tidak ada lagi dah pada susu. Dia tidak ada laktosa lagi dah. Dia dah bertukar jadi gula yang lebih ringkas. Okey, gula yang lebih ringkas iaitu glukos dan galaktos. Kemudian kita nak hasilkan jus. Jadi bila hasilkan jus, kita boleh guna enzim pektinase dengan selulis. Ya, ini antara enzim yang boleh digunakan untuk hasilkan jus. Kalau kita nak hasilkan bioditerjen. Bioditerjen ni adalah pencuci baju lah. Sama ada kita boleh guna amilase, lipase, protease, selulis. Sebagai contoh, kalau lipase ni dia boleh pecahkan lipid. Kadang-kadang minyak lekat kat baju kita, ataupun lipid lekat kat baju kita, lemak lekat kat baju kita, kita boleh guna bioditerjen ni yang mengandungi lipase ni. Jadi apa dia buat? Dia akan pecahkan molekul-molekul lipid tadi. Jadi sekarang ni baju kita dah bebas daripada kotoran lipid tadi. Sebagai contoh lah, ya. Kemudian kita ada produk kulit. Produk kulit ni boleh guna tripsin. Jadi kemungkinan dia akan lembutkan lagi kulit tu, ataupun dia akan buang bulu. Dia akan buang bulu. Okey, untuk produk kulit ni, tripsin ni akan buang bulu. Kamu boleh buka muka surat 95 ni, ada dalam tu. Kemudian asingan kulit ikan, kita boleh guna protease. Ada dalam muka surat 95 tu. Jadi habislah ya bab yang kelima ni melibatkan metabolisme dan enzim. Jadi cikgu harap kamu dapat fahamlah bab yang kelima ni tentang metabolisme dan enzim, terutama sekali tentang yang ini. Penghasilan enzim ekstrasel yang kita ada proses transkripsi dengan translasi ni. Sebab dia berkait sedikit dengan bab yang sebelum dia tu. Iaitu bab sebelum dia tu yang melibatkan komposisi kimia di dalam sel, asid nukleik. Okey, asid nukleik. Ada DNA, ada RNA, kemudian RNA akan bergerak pergi ke ribosom, kemudian akan berlaku proses translasi, akan ada penghasilan protein. Protein akan bergerak di dalam jalinan endoplasma kasar, kemudian dia akan keluar daripada jalinan endoplasma kasar, dia akan berada dalam vesikel angkutan dan seterusnya lah. Baca, jadi ada dia punya penerangan ni nombor 1 sampai nombor 6. Okey. Jadi itu adalah untuk bab yang kelima, metabolisme dan enzim. Jadi untuk yang bab seterusnya ni, cikgu akan terangkan tentang pembahagian sel. Jadi pembahagian sel ni dia agak susah sikit. Cikgu tak tahu lah berapa jam nak ambil masa untuk terangkan pembahagian sel ni. Okey, sekali lagi lah, cikgu ulang lah ya. Kalau kamu berminat nak dapatkan nota yang cikgu dah buat ni, okey, dalam bentuk buku, tingkatan 4 dan tingkatan 5, kamu boleh mesej nombor ni. Ya, 0113838470. Jadi boleh mesej, boleh WhatsApp. WhatsApp lah paling mudah sekali ya. Call tak payah call lah. Call ni kadang-kadang cikgu tak angkat kalau nombor tak kenal. Kalau WhatsApp ni insya-Allah cikgu akan reply. Cikgu akan cuba secepat mungkin untuk reply. Jangan risau, tak beli pun tak apa. Biasalah kita tanya-tanya risik-risik dulu kan, harga berapa. Mungkin tak ada lagi duit bulan ni, bulan depan boleh beli. Ataupun tak nak beli pun tak apa, tak ada masalah. Kamu boleh study, baca buku teks saja pun boleh. Ataupun ada pelajar cikgu, dia memang dia rajin kan, dia boleh spend masa sehari 3 jam, 4 jam, dia boleh salin balik apa benda yang dia dengar dekat YouTube ni. 3-4 jam lah sehari, itu susah sikit lah. Tapi bukan tak boleh, boleh. Ada orang dah buat. Ya, ada orang dah buat. Okey, itu sajalah untuk video kali ini. Kita jumpa pada video yang seterusnya, bab 6 iaitu pembahagian sel.